Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jija Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan untuk jam ini kita akan bawakan berita-berita yang mendapat perhatian di astroawani.com. Dan yang pastinya sejak semalam kita sangat berbangga dengan pencapaian oleh saya kira semua rakyat Malaysia, termasuk tentunya barisan hadapan, Kementerian Kesihatan dan sebagainya dalam mencapai satu kes sahaja. Kalau kita tengok daripada angka kes COVID-19 di Malaysia, dan kita lihat lebih 4 bulan melawan COVID-19, dan Datuk Dr. Noor Hisham juga setiap hari memberikan update terkini kepada kita, dan kita lihat situasi semakin terkawal dan kes mencecah 3 angka dulunya dan kembali kepada 1 angka, dan semalam diumumkan hanya 1 kes sahaja, dan kita juga mencatat sejarah 17 hari berturut-turut tiada kes kematian. Ya, Hafizi. Dan seterusnya susulan daripada angka kes ataupun jangkitan baru ini sebanyak 1 kes saja, dan di mana kalau kita lihat 1 kes ini merupakan kes import, bukannya kes tempatan. Dan kita dapat saksikan juga jumlah kes yang masih lagi aktif adalah sebanyak 144, dan di mana semalam saja terdapat 21 kes telah pun sembuh. Dan kita juga telah mencatatkan dari segi jumlah kes kematian 121, namun difahamkan lebih daripada 17 hari tiada kes kematian direkodkan di Malaysia. Dan susulan daripada itu, ketika sidang media semalam seperti biasa, sorakan, senyuman dan tepukan buat hero Malaysia, Dr. Noor Hisham dan pasukan ini, kita nak kongsikan laporannya. Dan di mana lebih 4 bulan kita berjuang untuk kita melawan COVID-19 ini, sosok tubuh Datuk Dr. Noor Hisham hampir setiap hari terpampang di televisyen dan akhbar berkongsi maklumat COVID-19 bersama rakyat Malaysia, dan dari situasi masih terkawal hinggalah kes mencecah 3 angka kembali kepada 1 angka dan sebagainya. Dan kita dapat saksikan semalam juga rakyat Malaysia mungkin menyaksikan senyuman paling gembira dan bermakna di wajah hero Malaysia ini, iaitu pasukan petugas-petugas Barisan Harapan ini, kerana telah pun berjaya mengawal keadaan, kerana kita mencatatkan hanya 1 kes saja kes positif, iaitu melibatkan kes import. Dan sambil tersenyum bangga, Dr. Noor Hisham dan juga pasukannya mengangkat plakat tertera tulisan nombor 1 pada sidang media harian pada semalam, dan beliau juga turut menyatakan usaha ini merupakan ataupun pencapaian ini merupakan satu usaha yang dijalankan oleh rakyat Malaysia sendiri yang mengamalkan penjarakan sosial dan juga mengadaptasi kepada norma baru, sekaligus dapat mencapai 1 kes yang dilaporkan semalam ini, Gigi. Ya, kita akan lihat bagaimana suasana semalam dan apa yang dikatakan oleh Dr. Noor Hisham. Sehingga 1 Julai 2020 jam 12 tengah hari, terdapat hanya 1 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,640 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah berkurangan kepada 144 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa 1 kes baru yang dilaporkan hari ini adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Sukacita dimaklumkan bahawa tiada kes penularan di dalam negara yang dilaporkan pada hari ini. Hari ini baru kita ada 1 kes, iaitu hari yang bersejarah, iaitu 1 kes dilaporkan. Dan kes sifar untuk penularan tempatan. Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan syabas kepada semua pihak, terutamanya masyarakat Malaysia di atas pencapaian ini. Seperti yang pernah dimaklumkan sebelum ini, pencapaian ini sememangnya hasil kerjasama setiap peringkat dan lapisan masyarakat dalam memainkan peranan masing-masing. Ini termasuk mengamalkan kelaziman baru dalam kehidupan seharian dan pematuhan kepada prosedur operasi standard, iaitu SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
Penurunan kes harian juga menggambarkan kesedaran masyarakat terhadap kawalan kendiri dan tanggungjawab sosial bersama, iaitu social responsibility. Ya, kita pun ingin mengucapkan tahniah syabas kepada pasukan Kementerian Kesihatan dengan kejayaan ini, dan kita harapkan kejayaan ini berpanjangan sehingga kita dapat mencapai sifar kes untuk jangka masa yang ditetapkan oleh WHO, dan selamat untuk kiranya di Malaysia ini untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sosial dan juga aktiviti ekonomi. Namun sebaliknya, dari segi kejayaan kita ada juga amaran ataupun peringatan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang memberi bayangan bahawa seolah-olah kelonggaran yang diberikan kepada rakyat ketika PKPP ini mungkin ditarik balik sekiranya virus COVID-19 menular kembali, dan katanya jika situasi itu berlaku, kemungkinan besar negara terpaksa berbalik kepada keadaan seperti Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita faham apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham ini pastinya adalah peringatan kepada kita semua bahawa kita masih lagi dalam fasa pemulihan. Pastinya perlu ada garis panduan yang perlu kita ikuti, dan kita bukannya bebas sepenuhnya lagi. Ini jangka masa sehingga Ogos nanti, dan yang pastinya anda perlu mengamalkan penjarakan sosial, anda perlu memakai penutup muka, mask di mana-mana anda berada, dan ini sangat penting pada ketika ini dalam kita nak mencapai kepada sifar kes itu. Betul, dan kalau kita lihat di luar negara, sebagai contohnya di bandar Leicester di United Kingdom, selepas bandar Leicester ini merupakan satu ataupun bandar pertama di UK yang dikenakan perintah lockdown atau perintah berkurung semula kerana mencatatkan kes peningkatan yang tinggi, dan ini mungkin disebabkan oleh dari segi mereka tidak menjaga penjarakan sosial dan sebagainya, mengakibatkan kerajaan UK terpaksa mengambil keputusan untuk mengenakan kembali lockdown di Leicester City, dan di mana Leicester City kalau kita ingin lihat dari segi jumlah kes bagi keseluruhan di United Kingdom, di Leicester City saja mencatatkan 10% daripada keseluruhan kes di United Kingdom. Dan kita tidak mahu ada kawasan-kawasan dan juga ada negeri ataupun daerah di dalam negara kita yang terpaksa dilakukan perintah kawalan pergerakan diperketatkan semula, dan kita juga ingin memberikan maklumat secara terperinci ataupun ringkasnya mengenai apa agaknya antara pengumuman dan juga informasi yang anda perlu tahu ketika sidang media KKM semalam. Kita saksikan ini. Ya, antara pengumuman besar juga yang terjadi semalam adalah tarikh pembukaan sekolah sepenuhnya, dan kita tahu rata-ratanya akan dibuka bermula 15 Julai ini dengan mengaplikasikan 3 jenis model, dan kalau kita boleh recap balik sekolah mana ataupun mana yang akan masuk ke sekolah nanti ialah murid sekolah rendah tahun 5 dan 6, tingkatan 1 hingga 4, kelas peralihan, dan tingkatan 6 semester 1 akan kembali ke sekolah bermula 15 Julai. Dan pelajar sekolah rendah tahun 1 hingga 4 pula akan kembali ke sekolah bermula 22 Julai. Dan pembukaan semua sekolah hanya terhad kepada pengajaran dan pembelajaran. Sebarang aktiviti kokurikulum adalah tidak dibenarkan. Ini antara pengumuman yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan kita, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin semalam, dan ia merupakan satu pengumuman besar juga kepada semua murid-murid sekolah, pelajar-pelajar di luar sana yang sudah rasanya lebih 3 bulan berada di rumah kerana PKP. Tapi kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Razi Jidin mengenai pengumuman ini. Bagi sekolah menengah, murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4
serta murid kelas peralihan akan kembali ke sekolah bermula pada hari Rabu 15 Julai 2020. Untuk sekolah rendah pula, murid tahun 5 dan tahun 6 akan kembali ke sekolah pada hari Rabu 15 Julai 2020. Manakala tarikh pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 1 hingga tahun 4 adalah pada hari Rabu 22 Julai 2020. Sementara bagi kemasukan tingkatan 6 semester 1 tahun 2020, pelajar boleh menyemak status mereka melalui portal KPM dan mula mendaftar pada 15 Julai. Tarikh pembukaan semula sekolah ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Bagi sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM pula, mereka juga disarankan untuk turut mengikut tarikh pembukaan penuh sekolah yang ditetapkan. Baik, jika sebelum ini KKM telah pun memberi pengumuman ataupun telah mengumumkan sekiranya sekolah akan dibuka, maknanya mereka perlu memberitahu 2 minggu terlebih awal, dan saya kira semalam 1 Julai, jadi selepas 2 minggu adalah 15 Julai. Dalam tempoh 2 minggu ini, ia bagi membolehkan ibu bapa untuk mempersiapkan anak-anak mereka untuk bersedia ke sekolah, dan juga bagi pelajar-pelajar sendiri bolehlah membuat persediaan awal, dan juga bagi sekolah sebenarnya dari segi kaki tangan sekolah untuk mungkin akan mengamalkan penjarakan sosial dari segi meja dan sebagainya. Dan 2 minggu ini dilihat satu tempoh yang agak cukup untuk mempersiapkan segala persiapan sebelum bermulanya sesi persekolahan ini. Dan dalam masa yang sama, ini satu lagi penjelasan daripada Kementerian Pendidikan, dan di mana 3 model pembukaan semula sekolah ikut saranan KKM dan juga MKN. Kita nak kongsikan satu laporan ini di mana pembukaan sekolah secara berperingkat bermula 15 Julai ini akan dilaksanakan menerusi 3 model pengoperasian yang mengikut saranan daripada Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Dan Menteri Kanan Pendidikan Dr. Raziq Jidin berkata 3 model tersebut ialah model 1 sesi, model 2 sesi dan model penggiliran. Apa yang dimaksudkan dengan model 1 sesi ini adalah bagi sekolah yang mempunyai bilik darjah atau ruang yang mencukupi bagi menempatkan semua murid dalam satu sesi. Dan manakala bagi model 2 sesi untuk sekolah sedia ada yang telah beroperasi secara 2 sesi ataupun sekolah 1 sesi yang kini perlu beroperasi secara 2 sesi. Bagi model ketiga adalah model penggiliran, dan model ini adalah untuk sekolah yang tidak mempunyai ruang mencukupi bagi menempatkan semua murid walaupun dengan melaksanakan model 2 sesi ini. Dan kebanyakan sekolah dalam kategori ini adalah sekolah yang terletak di kawasan yang berpendapatan ataupun berkepadatan penduduk yang tinggi. Dan itu yang dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan semalam. Dan kita juga ingin melihat kepada apa agaknya antara lain berita-berita ataupun menjadi kupasan ataupun semalam waktu sidang media itu banyak lagi perkara-perkara yang telah pun diperincikan oleh Kementerian Pendidikan, dan anda boleh layari di laman web esroawani.com untuk mendapatkan butiran-butiran lanjut mengenainya, Gigi. Dan juga kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Raziq Jidin mengenai dengan 3 model yang disebutkan ini. Model pertama adalah model 1 sesi. Model ini adalah untuk sekolah yang mempunyai bilik darjah atau ruang yang mencukupi bagi menempatkan semua murid dalam satu sesi setelah mengambil kira penjarakan sosial. Model kedua adalah model 2 sesi. Model ini adalah untuk sekolah sedia ada yang telah beroperasi secara 2 sesi ataupun sekolah 1 sesi yang kini perlu beroperasi secara 2 sesi kerana tidak mempunyai ruang yang mencukupi bagi menempatkan semua murid dengan mengambil kira penjarakan sosial. Model ketiga adalah model penggiliran. Model ini adalah untuk sekolah yang tidak mempunyai ruang mencukupi bagi menempatkan semua murid walaupun dengan melaksanakan model 2 sesi. Sekolah yang mengguna pakai model penggiliran perlu menentukan bentuk penggiliran yang sesuai berdasarkan keperluan murid dengan kaedah pembelajaran secara hybrid, iaitu secara bersemuka di sekolah dan secara home-based learning di rumah.
Maklumat senarai sekolah mengikut model yang ditetapkan akan dimaklumkan oleh kementerian selewat-lewatnya seminggu sebelum sekolah dibuka semula. Ya, selain kejayaan kita mencatat satu kes semalam, juga pengumuman pembukaan sekolah, dan semalam juga sempat Astro Awani meninjau hari pertama pembukaan pawagam yang dibawakan oleh Faris Daniel Razi yang mengatakan bahawa kaki wayang melepaskan rindu pada hari pertama pawagam dibuka, dan ini kita lihat selepas 100 hari panggung wayang di seluruh negara tidak dibenarkan beroperasi kerana pandemik COVID-19, dan hari pertama pembukaan semula pawagam ini ternyata memberi kelegaan kepada kaki wayang yang ingin melepaskan rindu untuk menonton filem di layar perak. Dan dalam laporan yang disediakan oleh Faris, menurut Syarmin Ishak, jumlah penonton yang hadir, wakil daripada JSC, jumlah penonton yang hadir amat menggalakkan, yang mana pembelian tiket secara atas talian melebihi daripada apa yang dijangkakan. Ini mungkin orang dah sangat-sangat nak tunggu pergi tengok wayang kan. Okay, Hafizi lepas ni bolehlah tengok wayang. Betul. Hari ini juga saya akan tengok sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat kepada apabila pengoperasian semula wayang ini, ia dapat menyuburkan kembali industri perfilman, tidak kira negara kita dan juga luar negara, apabila filem-filem ini dapat ditayangkan semula di panggung wayang. Dan kalau untuk anda semua, inilah masa untuk kita support ataupun kita sokong industri tempatan kita. Kita saksikan filem-filem industri tempatan kita di wayang, dan sekaligus kita dapat menyemarakkan kembali ekonomi dari segi, dan juga kita dapat menyemarakkan lagi industri perfilman negara kita, dan itu melihat kepada sektor wayang, dan di mana semalam juga merupakan hari pertama pengoperasiannya semula. Dan seterusnya melihat kepada semalam juga merupakan hari pertama bagi pembukaan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-kanak Taska secara keseluruhannya di negara kita. Semalam juga bermulanya, dan di mana ini satu lagi cadangan daripada kementerian sendiri, iaitu cadangan Tabika dan Taska kemas swasta untuk M40. Dan ini satu perkongsian yang agak menarik untuk kita ikuti, dan di mana kerajaan akan mencadangkan pembukaan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska seliaan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas secara swasta untuk golongan M40. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad bagaimanapun berkata ia bergantung kepada permintaan selain projek percubaan Tabika serta Taska Kemas berkenaan. Anda boleh bacakan perinciannya di laman web astrawani.com. Ya, saya rasa itu satu cadangan yang baik juga, kerana selain daripada Tabika ni untuk memberi pendidikan kepada orang ramai, ia juga adalah salah satu tempat yang di mana ramai golongan ibu bapa yang bekerja akan menghantar anak-anak di situ. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat 11,430 Tabika dan Taska di bawah seliaan Kemas seluruh negara telah kembali beroperasi semalam itu. Berita mengenai dua tempat hari pertama yang dibuka yang sempat kita bawakan di Astro Awani. Dan ini lagi satu pengumuman, rasanya pengumuman baru yang dibawakan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri apabila kelonggaran atau kebenaran telah diberikan kepada khidmat urutan tradisional dan juga berbekam. Kata Datuk Seri Ismail, antara yang diberikan adalah aktiviti urutan tradisional termasuk berbekam dan urutan lepas bersalin. Dan selain itu, kuliah dan solat duha juga dibenarkan diadakan di masjid serta surau. Dan masjid dan surau juga dibenarkan mengadakan tazkirah sebelum solat Jumaat bermula 3 Julai ini. Dan itu antara perkembangan ataupun update terkini yang dibawakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media harian berkaitan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Saya umumkan dulu yang berkaitan dengan perubatan tradisional pun kita benarkan. Ya, bukan saja spa di hotel yang kita benarkan, tetapi juga tradisional. Sepertilah berbekam, mungkin urut oleh bidan, ya, selepas bersalin, kita benarkan. Apa pun yang berkaitan itu kita benarkan, termasuk tradisional. Jadi berbekam boleh dilakukan.
Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Jiji Ahmad dalam Awal Ni Pagi. Kita membawakan perincian atau kita membawakan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web astro.awani.com. Dan ini satu perkongsian yang menarik dan di mana satu laporan kita nak kongsikan kepada anda semua. Tak puas hati bil tinggi, pekerja TNB cedera dikasari pengguna. Dan seorang kaki tangan tenaga Nasional Berhad TNB Terengganu mengalami kecederaan ringan dipercayai dikasari seorang individu tidak dikenali di seberang pintasan di Dungun, Terengganu. Dan di mana Ketua Perkhidmatan Pelanggan Bahagian Retail Tenaga Nasional Berhad TNB Terengganu Muhammad Nazri Putih berkata, insiden jam 11.30 pagi itu adalah yang pertama berlaku di negeri itu setakat ini. Dan mangsa yang bekerja sebagai penyelia pembaca jangka TNB Terengganu dikatakan telah pergi ke sebuah rumah untuk mengambil bacaan sebelum tiba-tiba didatangi seorang pengguna yang bertanyakan mengenai bil elektrik yang tinggi. Dan mangsa telah memberi penerangan mengenai kenaikan bil elektrik itu sewajarnya, namun lelaki tersebut enggan menerima penerangan itu dan telah menolak mangsa sehingga jatuh dan cedera. Ini satu tindakan yang saya kira tidak sepatutnya berlaku lah, kerana bukannya salah petugas TNB itu, dia hanya mengambil ataupun dia hanya menjalankan tanggungjawabnya untuk mengambil rekod dan sebagainya. Namun kalau kita lihat sebelum ini pun TNB banyak menerima pelbagai aduan dari segi kenaikan harga bil elektrik dan sebagainya, dan juga banyak inisiatif yang telah pun diberikan oleh kerajaan melalui TNB. Melihat kepada dari segi pemotongan sedikit dari segi charge dan juga dari segi bil dan sebagainya, dan itu harus kita perhatikan kepada kemudahan dan juga kepada insentif yang diberikan oleh kerajaan ini, Gigi. Dan dalam masa yang sama perlulah mengawal emosi itu. Betul. Dan sekiranya apa sahaja yang berlaku, bil TNB ke bil apa-apa pun naik, anda boleh pergi ke cawangan masing-masing untuk bertanyakan mengenai perkara itu, mendapatkan penjelasan dan kemudian boleh timbang tara di situ sama ada benar atau tidak penggunaan itu. Kita boleh kembali semula kepada cawangan ataupun kepada penyedia perkhidmatan untuk memberikan penjelasan. Betul. Yang sepatutnya. Dan janganlah sehingga pekerja yang tidak bersalah dikasari begini dan ia akan menimbulkan lebih banyak cerita ataupun melibatkan pihak berkuasa nanti. Dan seterusnya, ini berkenaan dengan pengumuman sebelum ini ataupun cadangan sebelum ini, iaitu lingkungan pelancongan atau kita panggil gegelembung pelancongan. Betul. Travel bubble. Ada yang mengatakan bahawa ini Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, mencadangkan bahawa kerajaan harus mempercepatkan pelaksanaan travel bubble yang melibatkan negara zon hijau bagi membantu merancakkan semula ekonomi negara. Dan katanya memandang perbelanjaan melibatkan warga tempatan masih kurang, negara memerlukan pedagang dan pelancong dari luar negara untuk berbelanja di Malaysia. Jelasnya tanpa membuka pasaran kepada luar agak sukar untuk negara membawa masuk pelaburan langsung asing atau FDI yang dilihat mampu merancakkan sektor ekonomi Malaysia. Bila kita bercakap mengenai pelancongan ini, walaupun pelancongan dalam Malaysia pun daripada kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pelancongan sendiri, saya kira tidak sampai 50% yang ingin keluar melancong. Masih lagi rasa berjaga-jaga dan ini apatah lagi bila dibuka kepada kepada cadangan travel bubble ni, ia perlukan sedikit masa untuk diberikan kepada orang ramai. Betul, kerana kita perlukan sediakan SOP yang begitu mantap sekali, kerana kita tidak mahu dari segi isu keselamatan ini apabila kita pergi ke luar negara dan juga apabila kita balik daripada luar negara masuk ke dalam negara kita berkemungkinan akan dijangkiti dan sebagainya, kerana kita tidak mahu lagi kes import itu berlaku dalam negara kita. Dan seterusnya, ini satu lagi penjelasan daripada WHO dan di mana kami cuba mendapatkan di laman web WHO sendiri, melihat kepada satu lagi sektor ekonomi dan juga aktiviti sosial yang telah pun dibenarkan beroperasi bermula semalam, iaitu melibatkan kolam renang. Dan di mana anda dapat saksikan ini laporannya, iaitu aktiviti renang di kolam berklorin adalah selamat. Sebelum ini timbul tanda tanya bagi orang ramai sama ada apabila mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan air sebagai contohnya di dalam kolam dan sebagainya, adakah mereka mudah untuk dijangkiti dengan COVID-19 ini. Dan WHO sendiri telah pun memberi penjelasan di mana aktiviti riadah di kolam renang yang berklorin adalah selamat dari jangkitan COVID-19 dan WHO menyatakan dengan syarat kolam renang itu diselenggara dengan baik mengikut jumlah peratusan klorin yang dibenarkan.
Dan WHO dalam soalan lazim FAQ di laman sesawangnya bagaimanapun menasihati agar mengelakkan dari memasuki kolam renang yang sesak dengan orang, juga memastikan jarak 1 meter antara satu sama lain dapat diperhatikan, terutama dari mereka yang batuk dan bersin di sekitar kawasan kolam renang. Dan dalam masa yang sama, satu kajian yang telah pun dijalankan ataupun satu dapatan daripada Pusat Kawalan Penyakit Berjangkit di Amerika Syarikat mendedahkan tiada penemuan dan juga bukti mendakwa COVID-19 boleh disebarkan melalui kolam renang, tak mandi dan juga taman air. Taman pula venue akuatik ini menjalankan operasi menyah kuman air menggunakan klorin atau bromin yang boleh menyah aktifkan virus itu. Jadi anda tidak perlu risau, khawatir untuk pergi ke pusat akuatik dan juga taman temar air kerana apabila ia diselenggarakan dengan baik, sudah semestinya kes penularan COVID-19 ini tidak boleh ditularkan di situ apabila ia diselenggarakan dengan baik. Dan dalam masa yang sama ini susulan dengan juga pengumuman ataupun pembukaan Taman Timah Air yang bermula juga semalam 1 Julai telah dibenarkan. Dan ramai juga yang keliru dan tertanya-tanya bagaimana boleh ke pergi. Tapi dalam masa yang sama kita perlu ingat setiap kali anda nak pergi ke mana-mana premis ataupun tempat saringan suhu itu akan diambil. Jadi mereka yang demam, ada tanda-tanda tak sihat itu tidak akan dibenarkan untuk masuk ke taman tema ataupun masuk ke kolam renang itu untuk mandi macam itulah. Betul, dan itu antara aktiviti-aktiviti ekonomi dan juga aktiviti sosial yang telah pun dibenarkan. Semalam 1 Julai saya kira banyak aktiviti yang telah pun dibenarkan dan juga ada pengumuman yang baru oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan dari segi urutan tradisional dan juga bekam. Ia sekaligus dapat memberikan kelegaan bagi mereka, terutamanya bagi mereka yang baru saja lepas bersalin dan sebagainya. Dan untuk itu Awani Pagi berakhir di sini. Banyak perkongsian kita boleh anda boleh dapatkan di laman web kami di astroawani.com. Dan untuk itu saya Hafiz Rosli dan saya Jija Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.